Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Christine Kakaci secara langsung dari studio Radio Sabah FM RTM Kota Kinabalu. Kita sedang bersiaran secara serentak menerusi segmen Bahngam Latu, kita cerita kita kongsi di Sabah FM. Dan terima kasih kepada semua yang menyaksikan saya secara langsung di Facebook Sabah FM, juga di seleksi konti bervisual saluran 123 berita RTM, juga yang mengikuti kami secara langsung di radio saluran 707 My Freeview, juga menerusi RTM Click. Petang ini saya cukup berbangga untuk memperkenalkan kepada anda seorang figura yang sudah tidak asing lagi dalam kalangan siswa dan siswi di Universiti Malaysia Sabah. Dan kita bersama yang berbahagia Profesor Datuk Kemis Teknologis Dr. Taufik Yap Yun Hin, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum. Apa khabar, Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Christine, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, Datuk. Mungkin sebagai mukadimah, yang berbahagia Datuk boleh kongsikan perkembangan terkini Hospital UMS. Baik, terima kasih DJ Christine. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada RTM di atas jemputan kali ini. Alhamdulillah, Hospital UMS sedang rancak dalam pembinaan dan insyaAllah dijangka siap pembinaan sepenuhnya menjelang akhir tahun 2022, itu tahun depan dah, dan boleh beroperasi mulai awal tahun 2023 insyaAllah. Dan mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini, Datuk, Hospital UMS tidak ketinggalan terlibat secara langsung dalam membantu usaha berkenaan. Boleh Datuk jelaskan dengan lebih terperinci? Ya, sukacita saya nyatakan bahawa walaupun pembinaan hospital masih berjalan, bagaimanapun Hospital UMS atau HUMS juga mempunyai 6 buah klinik yang sedang beroperasi. Di Sabah kita ada 5, sementara ada sebuah di Labuan. Sabah ni termasuklah di KK ada 2, di Sandakan, di KK ada 3 termasuk 1 di dalam kampus itu sendiri, di Sandakan ada 1 dan juga di Kudat. Hospital telah pun membantu universiti dalam mengekang dan juga mengawal pandemik COVID-19 daripada merebak di dalam kampus. Malah Hospital UMS juga telah terlibat secara langsung dalam membantu kerajaan, khususnya Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, membuat ujian saringan COVID-19. Dan untuk makluman, sehingga 7 Jun UMS telah pun menjalankan saringan sebanyak 38,945 sampel. Malah makmal ujian PCR COVID-19 telah pun dimulakan di dalam kampus awal bulan April 2020 lagi. Dan antara aktiviti dan juga atau tindakan yang telah pun dilakukan oleh HUMS panjang pandemik COVID-19 melanda sejak awal tahun 2020, sebenarnya UMS telah pun bersedia sejak bulan Januari lagi tahun 2020, sebab di dalam kampus kita mempunyai ramai pelajar dari China apabila wabak telah tercetus di China, dan kita telah pun berhati-hati dan kita telah menubuhkan pasukan dan juga pusat kesiapsiagaan dan juga tindakan COVID-19 di dalam kampus. So antara aktiviti yang kita telah jalankan sebagaimana saya telah sebutkan tadi ialah menyediakan kemudahan ujian calitan ataupun swab test kepada warga UMS. Malah kita juga buka kepada luar. Kemudian menyediakan perkhidmatan makmal untuk membantu makmal kesihatan awam Kota Kinabalu bagi memproses jumlah sampel yang sangat tinggi. Kami mendapat permintaan daripada pihak makmal kesihatan awam di Kota Kinabalu, Jabatan Kesihatan Awam Negeri Sabah, untuk memproses jumlah sampel pada permulaan itu banyak sampel, dan makmal kita hanya 1 atau 2 saja di Sabah. Kemudian bantuan HUMS juga membolehkan pengesahan keputusan dilakukan dengan cepat dan juga membantu dalam usaha memantau dan mengawal COVID-19 di negeri Sabah ini. Juga kita juga menyediakan staf sukarelawan yang merangkumi juga doktor pakar dan juga jururawat untuk bertugas di Hospital KKM bagi mengurangkan beban burnout di kalangan doktor dan juga jururawat di KKM.
Tu, baru-baru ini, Hospital UMS turut diumum sebagai satu lagi pusat pemberian vaksin PPV di Sabah. Bagaimana bentuk persediaan yang dilakukan untuk misi PPV ini, Datuk? Alhamdulillah, kita bersyukur kerana UMS juga telah terpilih sebagai sebuah pusat pemberian vaksin ataupun PPV bagi negeri Sabah, dan untuk membantu mempercepatkan lagi proses pemberian vaksin khususnya di Kota Kinabalu dalam usaha untuk mencapai sasaran 80% populasi yang diberikan suntikan vaksin bagi mewujudkan immuniti berkelompok ataupun herd immunity di dalam masyarakat. Kita sedia tahu bahawa jumlah kadar pevaksinan di negeri Sabah antara yang paling rendah di Malaysia, dan inilah antaranya sumbangan yang boleh dimainkan oleh UMS itu sendiri untuk membantu bagi pencapaian kadar pevaksinan yang lebih tinggi. So UMS telah dikategorikan sebagai PPV kategori yang kelima, yang iaitu boleh memberikan vaksin sebanyak 1,000 dos sehari. Dan kita telah pun membuat persiapan dalam bentuk sebuah jawatankuasa PPV telah dibentuk bagi memastikan pelaksanaan PPV ini dapat berjalan lancar. Khususnya HUMS juga telah mengadakan perbincangan dengan pihak JKNS, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, untuk mengadakan kerjasama dan juga menyelaraskan perkara berkaitan dengan program PPV, dan juga beberapa petugas daripada pasukan PPV UMS telah pun mengunjungi PPV di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah ataupun Mini Putrajaya bagi melihat sendiri proses perjalanan PPV itu sendiri, dan lawatan ini secara tidak langsung juga memberikan latihan kepada petugas dan juga pasukan PPV UMS. Perbincangan juga dilakukan bersama dengan PPV dari rakan Universiti Awam yang lain yang terdapat di Semenanjung. Mengikut jangkaan Datuk, berapa banyak dos suntikan yang mampu dikendalikan dalam masa sehari dan kaedah pelaksanaan, Datuk? Ya, sebagai permulaan ya, dan juga bergantung kepada bekalan stok vaksin, kita sangat mengharapkan kita mempunyai cukup stok vaksin. UMS menyasarkan pemberian 500 dos sehari buat permulaan dan akan menambah kepada maksimum iaitu kepada 1,000 dos. Maknanya kalau kita ada 1,000 dos sehari, dalam sebulan kita perlukan 30,000 lah dos sehari, dan kita mengharapkan stok vaksin cukup untuk kita. So kaedah pelaksanaan vaksin sama seperti pelaksanaan di PPV KKM yang lain, iaitu melalui pendaftaran vaksinasi di dalam aplikasi MySejahtera, dan pastikan kita daftar dalam MySejahtera untuk mendapatkan temu janji pemberian vaksin. UMS juga dalam perancangan untuk melaksanakan pemberian vaksin secara pandu lalu ataupun drive-thru. Ya, itu sangat menarik di situ, secara drive-thru ya. Dan UMS memiliki kepakaran dan kelengkapan untuk membantu kerajaan mempercepat program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Sabah. Penjelasan Datuk? Ya, penyediaan PIK ini ataupun PICK ini tidak memerlukan kepakaran yang mengkhusus atau mendalam kerana ianya tidak melibatkan kepakaran perubatan yang khusus. Tetapi sebaliknya, pemberian vaksin hanyalah memerlukan bilangan kaki tangan kesihatan yang mencukupi dan juga sedia membantu, serta kepakaran kecemasan dan juga kepakaran perubatan keluarga untuk membuat penilaian pra dan juga pasca vaksin. HUMS mempunyai bilangan kaki tangan yang mencukupi untuk membantu KKM insyaAllah dalam menjayakan program vaksinasi, dan telah pun membuat persediaan untuk melaksanakan fungsi dia sebagai PPV kategori 5 yang berupayaan melakukan 1,000 dos suntikan vaksin setiap hari insyaAllah. Baik Datuk, melihat kepada golongan muda yang masih tidak berminat atau ragu-ragu terhadap vaksin ni, selaku ahli sains, apa yang ingin Datuk katakan kepada mereka, Datuk? Kita menyedari bahawa muda ni selalunya ingin mencuba kan, selalu mencuba nak tahu apa yang berlaku, dan ada juga kalangan masyarakat kita yang masih ragu-ragu dan juga bimbang tentang suntikan vaksin inilah. Dari satu aspek itu menunjukkan bahawa masyarakat kini sebenarnya lebih matang dari segi intelek
dan juga mempunyai rasa keprihatinan tentang kesihatan kendiri yang tinggi, juga memiliki minda yang aktif untuk berfikir dan tidak hanya menerima sesuatu tanpa menilai kesan baik dan buruknya. Sebab itu mereka proaktif untuk mengetahui sama ada bagus ke tidak untuk aku ni, sebab dia rasa dia masih lagi muda dan umur panjang lagi, kalau cucuk nanti mati macam mana. Beginilah. Vaksin COVID-19 ini telah pun dilaksanakan di kebanyakan negara barat dan juga malah di negara jiran kita. Setakat ini di negara-negara yang telah melaksanakan program vaksinasi dan juga mencapai peratusan pemberian vaksin yang tinggi ke atas rakyat mereka, sebenarnya kesan yang sangat signifikan ialah kes-kes positif dan juga kadar keberjangkitan telah berkurang dengan signifikan ni. So daripada situ kita boleh memikirkan sama ada dia bagus ke tidak. Di samping itu juga yang lebih utama ialah kes kematian ataupun kadar kematian akibat COVID-19 telah juga menunjukkan trend yang menurun secara mendadak. Malah rakyat mereka di negara-negara yang mana bukan hanya menurun dari segi kes, keberjangkitan juga Arnold juga telah turun dengan mendadak, begitu juga kadar kematian telah turun. So kita boleh fikir bagaimanakah keadaannya, di mana rakyat mereka telah mulai boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Ini menunjukkan bahawa dan juga bukti keberkesanan program vaksinasi bagi melawan COVID-19 dan juga memberikan peluang kepada rakyat kita untuk memulihkan kehidupan mereka kepada amalan kebiasaan yang sebelum ni kita biasa buat. Kita perlu sedar bahawa suntikan vaksin sahaja tidak menjadi seseorang itu kebal. Kena ingat juga, daripada COVID-19, tidak ada vaksin di dunia ini yang boleh menjanjikan kekebalan 100% pun. Namun begitu, vaksin boleh membantu mengurangkan keberangkalian seseorang itu yang telah diberikan suntikan vaksin untuk dijangkiti oleh COVID-19 dan juga mengurangkan keberangkalian mengalami kesan yang serius jika dijangkiti COVID-19. Dan ini terbukti berlaku di negara yang telah memiliki kadar vaksinasi yang tinggi, di mana kadar kes-kes yang berat sudah sangat berkurang. Malah penggunaan gas oksigen juga telah berkurang dengan cukup banyaknya. Kita juga khawatir jika program imunisasi ataupun vaksinasi COVID-19 ini melalui PIK ini tidak dilaksanakan. Apa akan berlaku? Sekiranya tidak berlaku secara besar-besaran, maka masyarakat kita yang akan menghadapi risiko terpaksa mengharungi dari satu PKP ke satu PKP yang lain, yang mana itu bukan solusi yang terbaik untuk mengawal penularan virus COVID-19 secara holistik, secara menyeluruh. Sudah pasti jika ini berlaku, masyarakat kita tidak akan dapat menjalani hidupan dengan aman dan akan menghadapi kesukaran untuk bergerak kerana kita tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri dan juga melaksanakan aktiviti sosial dan ekonomi seperti yang telah pernah kita lakukan. Ya, Datuk. Jadi yang akhir sekali lah, Datuk, harapan Datuk terhadap seluruh warga UMS yang akan terlibat secara langsung dalam misi PPV ini, Datuk. Terima kasih DJ Christine. Saya yakin dan saya percaya seluruh warga UMS, khususnya kaki tangan hospital UMS dan juga Fakulti Perubatan Sains Kesihatan FPSK, termasuklah para doktor, jururawat, pembantu kesihatan dan sukarelawan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung akan memberikan komitmen mereka sepenuhnya untuk menjayakan UMS sebagai sebuah PPV dan membantu merealisasikan hasrat kerajaan untuk mencapai 80% imuniti kelompok di kalangan masyarakat melalui program vaksinasi yang dijalankan. Walaupun program vaksinasi ini merupakan satu usaha murni, kita juga jangan leka terhadap risiko dijangkiti oleh COVID-19. Oleh itu, saya amat berharap agar semua warga UMS yang terlibat secara langsung
dalam program imunisasi PPV ini sentiasa menjaga kesihatan dan juga mematuhi semua prosedur operasi standard atau SOP yang telah pun ditetapkan oleh KKM. Di Sabah khususnya untuk menyahut seruan kerajaan bagi mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin. Kita perlu bersama melindungi diri kita, keluarga dan juga masyarakat kita daripada jangkitan COVID-19. Kita jaga kita, lindungi diri, lindungi semua. Betul, Datuk. Lindung diri, lindung semua. Baik, terima kasih kepada anda yang kekal bersama kami dalam kita kongsi seleksi konti bervisual Sarawak 123 Berita RTM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan hari ini bermanfaat untuk anda. Dan sekali lagi seruan kami, daftarlah vaksin kerana vaksin adalah percuma, selamat dan halal. Jadi sekali lagi terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Chemist Technologist Dr. Taufik Yap Yun Hin, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah atas kesudian untuk bersama kami hari ini ya Datuk. Dan terima kasih ya. Christine. Dan insyaAllah di lain kesempatan kita akan bersama lagi ya.